Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. So kita sambung untuk 7.2 hari ini. Kita lihat dulu intro. Baik. So terima kasih kerana uh, mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Bagi yang belum subscribe, so boleh subscribe pada butang di bawah. Okay, pada butang di bawah. Dan kita teruskan kepada pelajaran kita. So 7.2 adalah tenaga keupayaan dan juga tenaga kinetik. Tenaga keupayaan graviti. Seseorang yang berasa letih apabila menaiki tangga dari tingkat bawah ke tingkat atas sebuah bangunan yang tinggi, dia dipengaruhi oleh tenaga keupayaan graviti. Ini kerana kerja yang dilakukan untuk memindahkan tenaga dalam bentuk tenaga keupayaan graviti yang tersimpan di dalam badannya. So, tenaga keupayaan graviti adalah tenaga yang tersimpan dalam suatu jasad disebabkan oleh kedudukannya. Semakin tinggi suatu jasad, semakin tinggi tenaga keupayaan yang terkandung di dalamnya. Okay, sebagai contoh, seorang lelaki berdiri di atas papan terjun dan juga buah durian berada tinggi di atas pokok. Kuantiti tenaga keupayaan graviti dalam bentuk jasad dipengaruhi oleh 3 faktor, iaitu jisim jasad tersebut, M, pecutan graviti, iaitu graviti, dan juga ketinggian jasad dari permukaan bumi, iaitu H, mewakili H. So, berat suatu objek adalah bersamaan dengan daya graviti yang bertindak ke atas objek tersebut. Okay, sebagai contoh, formulanya adalah berat sama dengan jisim darab dengan pecutan graviti dalam mg ataupun mg. Okey, di bumi nilai pecutan graviti ialah 10 meter sesaat kuasa 2. Dan sekiranya terdapat suatu objek dalam jisim kilogram dinaikkan setinggi m ataupun ketinggian h meter, dan pecutan graviti yang dialami ialah G per S kuasa 2, daya graviti F sama dengan berat objek sama dengan jisim darab dengan pecutan graviti mg. Okey. So, tenaga keupayaan graviti yang dipindahkan kepada objek adalah bersamaan dengan kerja yang dilakukan untuk menaikkan objek itu. Oleh itu, disebabkan ketinggian adalah H, M, maka sasarannya adalah sama juga, iaitu H meter. So, tenaga keupayaan graviti bersamaan dengan kerja yang dilakukan sama dengan daya graviti darab sasaran, iaitu sama dengan mg darab dengan H, iaitu mgh. Okay, kita lihat kepada contoh. Seorang pelajar yang berjisi 50 kilogram berada di dalam sebuah bangunan tinggi berketinggian 60 meter dari permukaan bumi. So, hitung tenaga keupayaan graviti yang terkandung dalam pelajar tersebut. Pecutan graviti bersamaan dengan 10 meter per saat kuasa 2. So, jawapannya adalah tenaga keupayaan graviti sama dengan jisim, iaitu kilogram, darab dengan pecutan graviti, M per S kuasa 2, darab juga ketinggian dalam meter. So, jawapannya adalah 50 kilogram darab dengan 10 M per S kuasa 2 darab dengan 60 meter. So, jawapannya adalah 30,000 joule ataupun 30 kilojoule. Okey, kita lihat kepada contoh yang ketujuh. Sebuah objek yang diletakkan pada ketinggian 8 meter dari permukaan bumi mengandungi 20 joule tenaga keupayaan graviti. So, hitung jisim objek tersebut. So, pecutan graviti adalah bersamaan dengan 10 meter per S kuasa 2. So, jawapannya adalah tenaga keupayaan graviti bersamaan dengan jisim darab dengan pecutan graviti darab ketinggian. So, kita ada tenaga keupayaan graviti iaitu sebanyak 2000 joule. So, kita perlu cari jisim. So, daripada situ kita pindahkan jisim ni ke depan. So, daripada situ 10 M per S kuasa 2 darab dengan M, 8 meter. So, kita pindahkan ke sebelah sana. So, kita akan dapat 2000 bahagi dengan
10 darab dengan 8. So, jawapannya adalah 25 kilogram. Okey, kita lihat kepada soalan PT3, soalan yang kedua. Sebiji tembikar berjisim 5 kilogram diletakkan pada ketinggian 0.8 meter di atas sebuah meja. Jika pertukaran gravitinya adalah 10 meter per saat kuasa 2, so hitung tenaga keupayaan graviti tembikar tersebut. Okay. Soalan yang kedua, tembikar itu pecah apabila jatuh dari meja. Namun demikian, sekiranya situasi yang serupa berlaku di bulan, so tembikar tersebut tidak pecah. Jelaskan mengapa. Okay, soalan dia yang pertama cari punya tenaga keupayaan graviti terlebih dahulu. Selepas tu kita nak lihat kenapa situasi berbeza apabila berlaku di bulan. Okay. Kita tengok kepada jawapan. So, jawapannya adalah tenaga keupayaan graviti 5 kg tadi. Jisimnya darab dengan 10 pertukaran graviti 10 M per S kuasa negatif 2 darab dengan 0.8 meter. Kita dapat 40 joule. So, percikan graviti di bulan adalah jauh lebih kecil daripada percikan graviti di bumi. Oleh itu, tenaga keupayaan graviti yang terkandung dalam tembikar di bulan adalah lebih kecil. Hal ini menyebabkan daya yang dialami oleh tembikar apabila jatuh ke lantai menjadi lebih kecil dan tidak cukup untuk memecahkan tembikar tersebut. Dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe.